Astagfirullah. Astagfirullah. La haula wala Allah, 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 Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal malaikati wal muqarrabin wa ulil illahi salihin wa li ulama al-amilin wal masyayikhina wa li walidina wa khususan sahibi hadzal kitab lahum minna jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa baraka wa 'azam wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahu fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'a 'ilmullah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas perkenannya dan keizinannya dapat lagi sama-sama kita bersua di dalam majlis muzakarah bacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar al-musamma Hilatul Abrar wa Syi'ar al-Akhyar fi talqis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fil laili wan nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi al-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa masyayikhina fid darin amin. Baik, hari ini kita pada majlis yang ke 126 dan kita masih lagi dalam bab azkarul jihad berkenaan dengan zikir-zikir semasa dalam peperangan, semasa dalam berjihad fi sabilillah. Dan insya-Allah kita akan akhiri bab ini pada hari ini. Dan kita sampai pada bab istihbab izhari sabri wal quwwah liman jurih wastibsyarihi bima hasala lahu min al-jurh fi sabilillah wa bima yasiru ilayhi min asy-syahadah wa izharihi as-surur bidzalik wa annahu la dhayra alaina fi dzalik bal hadza matlubuna wa huwa nihayatu amalina wa ghayatu su'lina. Bab berkenaan dengan dianjurkan untuk menzahirkan kesabaran dan juga kekuatan bagi mereka yang liman jurih, yakni bagi mereka yang tercedera semasa dalam peperangan berjihad fi sabilillah tersebut. Wastibsyarihi bima hasala lahum minal jurh fi sabilillah, dan satu khabar gembira berkenaan dengan mereka yang tercedera dalam berjihad fi sabilillah tersebut, dan itu adalah salah satu di antara syahadah wa izharihi as-surur bidzalik, dan menzahirkan kegembiraan terhadap perkara tersebut.
Bagi orang yang tercedera, mereka digalakkan, dianjurkan untuk menzahirkan kegembiraan terhadap kecederaan mereka tersebut. Wa annahu la dhaira 'alaina fi dhalik bal hadha matlubuna wa huwa nihayatu amrina wa ghayatu sulina. Dan itu adalah yang tidak akan memberi kemudaratan kepada kita. Pada hakikatnya, pada gambaran yang luarannya, kecederaan tersebut adalah satu kesakitan, mihnah. Tapi di sebaliknya, secara tersiratnya itu adalah satu minhah, satu berita gembira, satu satu peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang hamba tersebut untuk mendapat ganjaran keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bal hadza matlubuna, itu adalah tuntutan ataupun hajat kita, matlub, permintaan kita semasa kita berada di dunia, iaitu mendapat syahadah daripada semasa berjihad di jalan Allah Ta'ala. Baik, Imam Nawawi telah mendatangkan dengan dalam bab ini dengan ayat Al-Quran, iaitu daripada surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, ayat 169 sehingga 174. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Secara ringkasnya, ayat tersebut memberi khabar gembira. Itu adalah jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang gugur syahid di medan peperangan. Iaitu orang yang mati syahid ni, Allah Ta'ala khabarkan dengan berita gembira bahwasanya mereka ini hidup di sisi Allah. Pada hakikat, pada gambaran sebenarnya, kalau di sisi manusia, mereka telah meninggal dunia. Akan tetapi mereka ni hidup di dalam syurga dengan diberi segala kenikmatan pada mereka. Baik. Kita tengok hadis yang hadis di dalam bab ini. Baik, ayat Quran tersebut turun yakni setelah mana umat Islam gugur syahid, kebanyakan mereka gugur syahid dan tewas di dalam peperangan Uhud. Ini pada tahun ke-3 Hijrah. Dan baginda Nabi SAW telah menceritakan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat yang sangat besar kepada para syuhada Uhud tersebut. Iaitu mereka roh-roh mereka ditempatkan di jauh at-tuyur, di perut burung yang berwarna hijau, dan roh-roh mereka ni berterbangan bebas di dalam syurga dan mendapat segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan ganjaran kepada mereka yang syahid tersebut. Baik. Qala wa rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu fi hadits al-qurra ahli bi'ri ma'unah alladhina ghadarat al-kuffar bihim faqataluhum أن رجلا من الكفار طعن خال أنس وهو حرام ابن ملحان فأنفذه فقال حرام الله أكبر فزت ورب الكعبة.
Wasaqata fi riwayat Muslim Allahu Akbar. Baik. Riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada berkenaan dengan hadis Al-Qurra. Ini hadis ni asalnya panjang, iaitu berkenaan dengan peristiwa Bi'ru Ma'unah. Ini sekumpulan daripada para sahabat, dikatakan seramai 70 orang. Mereka ni adalah terdiri daripada qurra, yani orang yang alim, orang yang ada ilmu dalam Al-Quran. Di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan mereka untuk berdakwah kepada satu kaum, satu kabilah, yang mana kabilah tersebut telah meminta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengutuskan pendakwah, para dai untuk berdakwah kepada kaum tersebut. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan jumlah para sahabat, dikata seramai 70 orang tersebut. Kemudian setelah mereka berangkat pergi ke kaum tersebut, mereka singgah sebentar di satu tempat yang bernama Bi'ru Ma'unah untuk berehat. Dan pada tempat tersebutlah mereka telah diserang, telah dibunuh dengan kejamnya selama 70 orang. Dan dikatakan dalam riwayat mengatakan bahawasanya ada 2 orang saja yang tak terbunuh pada peristiwa tersebut. Mereka sempat lari, kemudian mereka ceritakan perkara tersebut. Baik. Peristiwa tersebut peristiwa yang sangat menyedihkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kecelakaan, kebinasaan kepada mereka yang telah membunuh para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang selama 30 hari ataupun 40 hari berturut-turut Nabi mendoakan kehancuran kepada kabilah ataupun mereka yang membunuh para sahabat tersebut. Baik. Yani fi hadis al-qurra ahli Bi'r Ma'unah allazina ghadarat al-kufar bihim faqataluhum. Iaitu pada hadis berkenaan dengan qurra. Qurra ni orang yang qari, yani orang yang membaca Al-Quran, orang yang ada ilmu, ada orang yang alim dalam Al-Quran. Ahli Bi'r Ma'unah allazina ghadarat al-kufar, iaitu mereka yang telah dikhianati oleh orang kafir Quraisy, oleh orang kafir lah, bihim faqataluhum, dan mereka telah membunuh mereka. Anna rajulan minal kufar ta'ana khala Anas. Ini satu orang kafir telah menusuk, ta'ana itu membunuh. Ta'ana ni maksudnya menusuk. Khala Anas. Khal ni adalah saudara dari sebelah ibu. Khal. Kalau khal lelaki, kalau khalah ini saudara perempuan sebelah mak, sebelah ibu. Manakala kalau sebelah bapa, kalau sebelah ayah, adik-beradik dipanggil sebagai, yang kalau lelaki dipanggil sebagai ammun. Kalau perempuan ammatun. Ini khal Anas, yani bapa saudara Sayyidina Anas dari sebelah ibu, yang bernama Haram ibn Milhan radhiyallahu anhu. Fa anfazahu. Dia di antara salah satu sahabat yang diutuskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada satu kaum. Kemudian panjang ceritanya, kemudian diceritakan bahawasanya Haram, Sayyidina Haram ibn Milhan ni, dia nak semasa di Bi'r Ma'unah tersebut, dia mengutuskan atau membawa surat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan kepada pemimpin kaum tersebut. Kemudian di semasa mengutus tersebut, dia telah dibunuh secara mengejut, ini secara tiba-tiba. Itu sebab dikhianati oleh kafir, orang kafir tersebut, kaum musyrik tersebut. Faqala Haram fa anfadahu. Dia dikatakan ditombak, ditusuk dengan tombak, fa anfadahu, sehingga menembus dia punya badan. Faqala Haram. Setelah dia jatuh, maka Sayyidina Haram Ibn Milhan tersebut mengucapkan Allahu Akbar, fustu wa rabbil Ka'bah. Allahu Akbar, aku telah berjaya demi Tuhan Ka'bah. Maksudnya di sini Imam Nawawi meringkaskan untuk menyebut tentang perkataan tersebut, mana Sayyidina Haram Ibn Milhan tersebut
semasa telah dicederakan, semasa dia telah dibunuh, sebelum dia meninggal, beliau mengucapkan Allahu Akbar, fustu wa rabbil Ka'bah. Itu disunatkan ataupun dianjurkan untuk menzahirkan kesabaran dan juga kekuatan, tanpa mengeluh, tanpa merasa duka cita atas kecederaan tersebut. Itu syahid daripada bab ini yang diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu. Wa saqata fi riwayat Muslim Allahu Akbar. Dalam riwayat Sahih Muslim tak disebutkan Allahu Akbar tersebut. Hanya menyebut fustu wa rabbil Ka'bah. Apa yang jelasnya, kita dianjurkan untuk tidak menzahirkan kesakitan dan juga seumpama dengannya. Sebaliknya kita hendaklah dianjurkan untuk menzahirkan kesabaran dan juga kekuatan semasa mendapat kecederaan, semasa dalam berjihad fisabilillah. Sebab itu di antara salah satu berita gembira yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang cedera ataupun syahid semasa berjihad di jalan Allah Ta'ala. Baik. Bab yang berikutnya, bab ma yaqulu idza dhahara al-muslimun wa ghalabu aduwwahum. Bab apa yang kita perlu ucapkan ketika mendengar ataupun mendapat tahu khabar gembira berkenaan dengan kemenangan kaum muslimin terhadap musuh mereka. Qala yang bagi an yuksira 'inda dhalika min syukrillah ta'ala. Itu sewajarnya untuk kita memperbanyakkan bersyukur kepada Allah Ta'ala selepas mana mendengar khabar kemenangan kaum muslimin terhadap musuh. Wassana alaihi, dan memujinya, yakni memuji Allah Ta'ala. Wal-i'tiraf bi anna dhalika min fadlihi la bihawlina wa quwwatina, dan mengiktiraf bahwasanya kemenangan tersebut adalah di antara min fadlihi, di antara limpah kurnia Allah Ta'ala. Itu la bihawlina wa quwwatina, bukanlah disebabkan dengan daya dan upaya daripada kita, bukan daripada manusia, tetapi daripada Allah Ta'ala atas kemenangan tersebut. Disebabkan Allah Ta'ala bantu, maka kita mendapat kemenangan. Wa anna an-nasra min 'indillah, dan bahawa sesungguhnya kemenangan itu adalah sesungguhnya daripada Allah Ta'ala. Wal yahdharu min al-i'jab bil kasrah, dan berhati-hatilah, janganlah kamu menganggap kemenangan tersebut disebabkan ramainya bilangan kamu. Fa innahu yakhafu minha at-ta'jiz, disebabkan dengan ujub, sifat ujub ataupun kagum dengan bilangan tersebut kamu akan lemah dengannya. Sebabkan kamu terleka dengan ramainya jumlah yang banyak, maka kamu akan leka, kamu akan mendapat kekalahan. Kama qala Allah Ta'ala, seperti mana yang Allah Ta'ala firmankan, Allah Ta'ala tegur kaum muslimin pada peperangan Hunain. Peperangan Hunain tersebut yang mana kita telah sebutkan pada majlis yang lepas, kaum muslimin seramai 12,000 orang, dan sebahagian para sahabat, sebahagian kaum muslimin tersebut, mereka terlalu kagum. Mereka kata, jumlah yang ramai ini insya-Allah kami akan menang, kami tidak akan kalah. Maka Allah Ta'ala tegur, wa yawma Hunain idh a'jabatkum kasratukum, pada peperangan Hunain tersebut, idh a'jabatkum kasratukum, kamu kagum dengan bilangan jumlah kamu yang banyak. Falam tughni ankum syai'a, dan bilangan jumlah yang ramai tersebut tidak memberi kesan apa-apa, tidak memberi apa-apa kesan. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahbat thumma walaytum mudbirin. Maksudnya Allah Ta'ala tegur, kemenangan tersebut bukanlah disebabkan dengan bilangan jumlah kamu yang ramai, tapi dengan disebabkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, bab ma yaqulu idza ra'a hazimatan fil muslimin wal 'iyadzu billahil karim. Bab apa yang kita perlu ucapkan apabila kita mendengar kekalahan kaum muslimin, wal 'iyadzu billah. Kita minta perlindungan daripada Allah Ta'ala supaya kita tidak termasuk di kalangan golongan yang tewas dan kalah terhadap kaum musyrikin.
Yustahabu idza ra'a dhalika an yafza'a ila dzikrillah ta'ala wa istighfarihi wa du'aihi. Dianjurkan apabila kita melihat atau mendengar berita berkenaan dengan kekalahan kaum muslimin untuk bersegera mengingati Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah Ta'ala, wa istighfarihi, dan juga beristighfar, wa du'aihi, dan banyakkan berdoa, wa istinjazi ma wa'adahu al-mu'minin min nasrihim wa izhari dinihi, dan istinjaz, yani kita minta kepada Allah Ta'ala ma wa'adahu al-mu'minin, apa yang Allah Ta'ala telah janjikan kepada kaum yang orang beriman, min nasrihim, daripada janjinya untuk memberi kemenangan kepada mereka, dan juga wa izhari dinihi, dan menzahirkan atau mengagungkan, memuliakan agamanya. Kita minta sungguh-sungguh Allah Ta'ala tunaikan janjinya, dan Allah Ta'ala tidak pernah mengingkari janjinya. Wa an yad'u bi du'a'il karbil mutaqaddim, dan juga dianjurkan untuk berdoa dengan doa yang al-karb, doa yang meminta dilepaskan segala kesulitan. Al-mutaqaddim, ya, seperti mana disebutkan pada bab yang lalu, iaitu la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil azim, rabbul arsyil karim. Itu zikir ataupun doa ketika mana ditimpa sesuatu kesulitan ataupun musibah. Kita dianjurkan untuk banyakkan zikir tersebut. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard rabbul arsyil karim. Kita dah sebutkan pada bab yang lepas. ويستحب أن يدعو بغيره من الدعوات المذكورة المتقدمة والتي ستأتي في مواطن الخوف والهلكة, dan juga dianjurkan untuk berdoa dengan doa yang selainnya, apa-apa juga doa, wallati satati fi mawatinil khauf wal halakah, yang mana akan disebutkan pada bab yang akan datang berkenaan dengan zikir, apa zikir yang perlu dibaca ketika mana kita takut dan juga ditimpa sesuatu musibah. InsyaAllah akan ada pada bab yang akan datang. Waqad qaddamna fi babil rajas alladhi qabla hadha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma ra'a hazimatal muslimin nazala wastansara wa da'a. Seperti mana kita telah sebutkan pada bab yang lepas berkaitan dengan rajas, pada bab rajas tersebut pada majlis yang lepas, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila melihat kaum muslimin dalam situasi nak kalah dah, iaitu pada peperangan Hunain, yang mana umat Islam seramai 12,000 orang tersebut pada waktu mereka diserang hendak, mereka terkejut dan sebahagian mereka melarikan diri. Dalam riwayat mengatakan lebih kurang hanya tinggal tak sampai 100 orang saja yang bersama dengan baginda Nabi SAW meneruskan peperangan Hunain tersebut. Kemudian setelah mana diseru ataupun baginda Nabi SAW terus sahabat, dan baginda memanggil balik para sahabat tersebut, mereka kembali bersama dengan baginda Nabi SAW dan mereka meneruskan peperangan dan mereka menang peperangan tersebut, peperangan Hunain. Iaitu seperti mana disebutkan pada waktu yang lepas, bahwasanya Rasulullah SAW apabila melihat kaum muslimin dalam situasi nak kalah dah, baginda nazala, baginda turun daripada bakalnya, iaitu himar, tacukan daripada himar dan juga kuda. Baginda turun daripada bakal tersebut, wastansara, baginda bermunajat, minta kemenangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga berdoa. Wa kana aqibata zalika an-nasr, dan hasil doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bantuan dan memberi kemenangan kepada kaum muslimin. Walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan itu adalah contoh yang terbaik daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya apabila kita nak kalah dah kita rasa kecewa, kita rasa putus asa dan sebagainya, tapi sebaliknya kita dituntut untuk bersemangat dan banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu contoh yang baginda Nabi SAW tunjukkan kepada kita. Itu sentiasa bersemangat, tidak putus asa apabila menghadapi sesuatu musibah. Baik. Qala wa rawaina fi sahih al-Bukhari an Anas radhiyallahu anhu qala lamma kana yawm Uhud wa inkashafa al-muslimun qala ammi Anas ibn Nadr Allahumma inni a'tadhiru ilayka mimma sana'a haula yani ashabahu wa abra'u ilayka mimma sana'a haula yani al-musyrikin thumma taqaddama faqatala hatta istushhida فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. Riwayat daripada Sahih Bukhari daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata pada peperangan Uhud, pada hari peperangan Uhud, pada tahun ketiga Hijrah, wangkashafal muslimun, para kaum muslimin yang perang pada waktu tersebut, mereka asalnya dah menang, tapi disebabkan mereka tidak mendengar arahan daripada baginda Nabi SAW untuk mengatur strategi dengan lebih jelas, maka mereka diserang lagi dan menyebabkan mereka tewas pada peperangan Uhud tersebut. Qala ammi Anas ibn Nadr, ini bapa saudaranya. Kalau ammi ni bapa saudara sebelah ayah. Ini Anas ibn Nadr, bapa saudara Sayyidina Anas juga bernama Anas, yani Anas ibn Nadr. Beliau berdoa, Allahumma inni a'tadhiru ilaika mimma sana'a haula. Ya Allah, aku a'tazir, yani minta ampun kepada engkau, mimma sana'a haula, apa yang telah dilakukan oleh mereka. Yani Sayyidina Anas ibn Nadr ini minta keampunan disebabkan apa yang telah dilakukan oleh para sahabatnya, disebabkan mereka tidak mendengar, tidak patuh kepada strategi baginda Nabi SAW, disebabkan mereka terlalu tamak akan ghanaim, akan harta rampasan perang. Maka disebabkan itu mereka telah tewas, diserang balik oleh musuh. Yani ashabahu wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, dan aku berlepas diri dengan apa yang telah dilakukan oleh mereka, yakni al-musyrikin, yakni mereka menyerang hendak. Summa taqaddama faqatala hatta istushhida. Kemudian setelah berdoa tersebut, Sayyidina Anas ibn Nadr ini taqaddam, yakni terus mara ke hadapan, faqatala, dan terus memerangi musuh, hatta istushhida, sehinggalah dia turut gugur syahid. Fawajadna bihi bid'an wa samanina darbatan bisayf, dan setelah mana selesai peperangan Uhud tersebut, mereka mendapati bid'an wa samanina darbatan, ada lebih kurang 80 kesan tetakan dengan saif, dengan pedang, atau ta'natan birumhin, ataupun lebih kurang 80 kesan birumhin, dengan tombak, iaitu ditusuk dengan tombak, atau ramyatan bisahmin, ataupun dipanah dengan 80 panahan. Syahidnya di sini seperti mana didoakan oleh Sayyidina Anas ibn Nadr ni, apabila beliau melihat kaum muslimin dah nak kalah, beliau terus berdoa dan terus berjuang, sehinggalah dia turut syahid dalam peperangan Uhud tersebut. Kemudian babu sana'il imam ala man zaharat minhu bara'atun fil qital. Bab berkenaan dengan pujian imam, yakni pemimpin, kepada mereka yang zaharat minhu bara'ah, mereka yang dilihat ada bijak. Bara'ah ni dia bijak lah, dia hebat mengatur strategi dan sebagainya fil qital, dalam peperangan. Maksudnya pemimpin digalakkan untuk memuji anak buah dia yang ada kepintaran, yang ada bijak, yang ada kehebatan dalam mengatur strategi. Sebab apa? Sebab untuk memberi semangat kepada mereka dan juga kepada orang lain. Baik. Qala rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil
fi qissati igharatil kufar ala sarhil Madinah. Iaitu pada riwayat Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu anhu pada hadisnya yang panjang. Hadisnya juga panjang, tapi diringkaskan oleh Imam Nawawi. Fi qissati igharatil kufar ala sarhil Madinah, iaitu berkenaan dengan kisah kaum musyrikin yang menyerang Madinah dan juga mencuri binatang ternakan baginda Nabi SAW, iaitu mereka mencuri al-liqah. Liqah ni unta yang bunting dan menunggu saat kelahirannya. Unta yang unta bunting lah. Wa akhdhihim al-liqah, dan mereka mencuri liqah ni. Wa dhahabi Salamah wa Abi Qatadah fi asarihim. Ini setelah mana Sayyidina Salamah bin al-Aqwa' mendengar akan perkara tersebut, iaitu mereka mencuri unta yang bunting tersebut, unta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terus mengikuti nak cari balik orang musyrikin tersebut. Sayyidina Salamah, itu yang kita pernah sebutkan pada majlis yang lepas. Beliau adalah salah seorang daripada pahlawan yang hebat. Di dalam riwayat mengatakan bahawasanya dia adalah pemanah tepat, sniper. Dia juga orang yang kalau dia berlari dengan kuda, dia akan menang. Dia pelari pantas dan juga hebat dalam peperangan. Beliau dan juga Abi Qatadah, Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhuma. Kalau dalam majlis lepas saya sebut seorang saja, iaitu Sayyidina Salamah, tapi yang sebetulnya adalah Sayyidina Salamah dan juga Sayyidina Salamah ibn al-Aqwa' dan juga Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu anhuma. Mereka berdua ni pergi menjejaki mereka yang kaum musyrikin yang mencuri unta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hadis ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di panjang hadisnya panjang, iaitu mereka berdua ni mereka berjaya membunuh kemusyrikin tersebut dan juga mengambil balik unta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipendekkan cerita, kana khairu fursanina al-yawm Abu Qatadah. Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji tindakan yang dilakukan oleh kedua-dua sahabat tersebut. Itu baginda memuji, kana khairu fursanina al-yawm Abu Qatadah, adalah sebaik-baik fursan. Fursan ni adalah orang yang hebat dalam berperang dengan menggunakan kuda. Dia naik kuda dan dia juga dia hebat membunuh musuhnya. Kana khairu fursanina al-yawm, sebaik-baik orang yang menunggang kuda yang membunuh musuh kita adalah Abu Qatadah, Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Wa khairu rajalatina Salamah, dan sebaik-baik tentera. Rajal ni orang yang berperang tanpa menunggang kuda. Rajalatina Salamah, yani Salamah, Sayyidina Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu anhu. Hadis tersebut menceritakan bahawasanya disunatkan ataupun digalakkan bagi pemimpin untuk memuji mereka yang hebat dalam peperangan, hebat mengatur strategi, bijak dalam membaca pergerakan musuh dan sebagainya. Begitu juga seperti mana dalam hadis yang lain, bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Sayyidina Salman Al-Farisi apabila berlakunya perkumpulan kaum musyrikin, iaitu pada peperangan Khandaq, yang mana mereka nak menyerang Madinah. Setelah mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu akan perkara tersebut, baginda sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan para sahabatnya, dan setelah berbincang, Sayyidina Salman Al-Farisi mencadangkan untuk digali Khandaq, yakni digali parit. Sebab apa? Sebab orang Parsi, Sayyidina Salman Al-Farisi ini adalah daripada bangsa Parsi, dan dia menceritakan bahawasanya bangsa Parsi ini mereka hebat dalam mengatur strategi dengan menggali parit. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji ataupun bersetuju dengan cadangan tersebut. Itu di antara galakan kepada pemimpin untuk memuji anak buah dia. Itu dengan tanpa meninggi diri,
Maksudnya pemimpin ni dia kena ada rendah diri dan juga mendengar daripada apa anak buah dia, cadangan ataupun idea daripada anak buah dia. Baik. Bab yang terakhir, bab ma yaquluhu idza raja'a min al-ghazwi. Apa yang perlu diucapkan ketika mana pulang daripada peperangan. Tapi Imam Nawawi mendatangkannya pada bab yang akan datang atau pada kitab yang akan datang, fihi ahaditsu satati insyaallah taala fi kitab azkaril musafir wabillahi taufiq. Imam Nawawi meletakkannya di dalam azkar al-musafir, iaitu berkenaan dengan zikir-zikir semasa dalam permusafiran. Ini pada bab yang pada kitab yang selepas ini, insya-Allah kita akan sambung. Kita setakat ini saja untuk hari ini. Kita akan sambung pada majlis yang akan datang berkenaan dengan kitab Azkaril Musafir. Wallahu taala a'la wa a'lam. Naktafi bihadzal qadr insya-Allah. Insya-Allah kita akan sambung pada esok. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang disebabkan kelemahan diri saya sendiri, semua maaf. Kalau ada salah silap, mohon ditegur dan dikubulkanlah, insya-Allah, sebab kita sama-sama semua bermuzakarah. Baik, kita akhiri dengan sama-sama selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خير الجزاء. أهلا وسهلا أستاذ الفضيل أستاذ جزيلي. Rasa sepatutnya Juzaili yang tegur kalau ada salah silap, insya-Allah. Baik. Jazakumullah khairan jaza. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.